Lipat, Sirih Pinang, Sirih dari Pulau Mutiara. Pemalis kalam, selamat datang, awal bismillah, pembuka bicara. Yang berbahagia Dr. Resmini binti Ku Ahmad, Rektor Institut Pendidikan Guru Malaysia. Yang berbahagia Dr. Misrin binti Radin, Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Yang berbahagia Dr. Amin bin Senin, Pengasas Connecting the Dots Learning Center, selaku tetamu jemputan pada pagi ini. Yang berusaha Dr. Najamuddin bin Haji Bachora, Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Tawau. Turut berusaha Encik Zamri bin Haji Pehakan, Pegawai Pendidikan Daerah Tawau. Encik Ibnu bin Jani, Pegawai Pendidikan Daerah Semporna. Encik Abdul Malik bin Abdul Rahim, Pegawai Pendidikan Daerah Kunat. Turut berusaha Dr. Abdul Hamid bin Abdul Rahim, Ketua Jabatan Perancangan, Penyelidikan dan Inovasi IPG Kampus Tawau yang juga merupakan penyelaras PEK 2021. Pengarah-pengarah IPG seluruh Malaysia, datuk-datuk, datin-datin, doktor-doktor, tuan-tuan dan puan-puan, sidang hadirin yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Sabah hebat, katakan tidak kepada nombor 16, katakan ya kepada 10 yang terbaik. Selamat datang ke sesi ucap tama 2, Seminar Penyelidikan Pendidikan Peringkat Kebangsaan SPEK 2021 pada hari ini, Khamis 28 Oktober 2021 bersamaan 21 Rabiul Awal 1443 Hijri. Untuk makluman sidang, seminar yang berlangsung secara maya sejak kemarin mempersembahkan penganjuran bersama 4 institusi pendidikan dari lokasi yang berbeza. Hebat bukan? Begitulah kecanggihan ICT dalam membentuk hubungan, jaringan serta jalinan. Syabas dan tahniah diucapkan kepada IPG Kampus Tawau, PPD Tawau, PPD Kunak, PPD Semporna atas usaha kolaboratif yang sememangnya berprestij ini. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, kita akan bersiaran secara maya selama lebih kurang 1 jam dalam sesi ucap tama ini. Sudah pasti kita semua tertunggu-tunggu dan ternanti-nanti seraut wajah yang sentiasa tersenyum manis. Pastinya kita juga merindui ungkapan-ungkapan keramat yang sentiasa dituturnya berkisar dunia pendidikan. Siapa yang tidak kenal dengan yang berbahagia Datuk Dr. Amin bin Senin, anak jati Sabah, mantan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia yang sangat sinonim dengan gagasan PTM-nya serta merungkai dan merangkai titik-titik. Kini, beliau sangat dikenali sebagai pengasas Connecting Dots Learning. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk mengupas tajuk peranan teknologi dalam pedagogi berpusatkan pembelajaran, majlis mempersilakan Dr. Muhammad Hanif bin Hassan, Timbalan Ketua Jabatan Perancangan, Penyelidikan dan Inovasi IPG Kampus Tawau untuk mengambil alih majlis sebagai moderator dan mempersilakan yang berbahagia Datuk Dr. Amin Senin. Over to you, Dr. Hanif. Okey, terima kasih ya Pengerusi Majlis Puan Haja Sakila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera sidang maya yang saya kasihi. Pada pagi ini kita sangat bertuah kerana dapat bersama-sama dengan tokoh yang tidak asing lagi di dalam dunia pendidikan, iaitu yang berbahagia Datuk Dr. Amin Senin, iaitu mantan Ketua Pengarah Pendidikan Pelajaran Malaysia yang sangat pakar dan berpengalaman. Ilmu seperti selaut luas, bila ditimba tiada habis, bila direnang tiada hujung. Ilmu seperti langit terbentang, turun seperti hujan, menumbuhkan benih, memetikkan buah. Tuan-tuan, puan-puan sidang maya yang saya hormati, yang berbahagia Datuk Dr. Amin Senin merupakan seorang tokoh pendidikan yang tiada tolok bandingannya, yang rasa tidak perlu diperkenalkan lagi kepada semua sidang maya
kerana sangat dikenali dalam kalangan warga pendidikan. Beliau telah memberikan sumbangan yang jitu kepada pendidikan negara sebagai pemimpin, peneraju inisiatif transformasi pendidikan dan penglibatan yang sangat aktif sebagai ahli pemikir pendidikan. Sepanjang 35 tahun perkhidmatan dalam bidang pendidikan, beliau telah memegang pelbagai portfolio bermula daripada jawatan sebagai seorang guru, pengetua, ketua pegawai pendidikan daerah, ketua sektor di Jabatan Pendidikan, timbalan pengarah di beberapa bahagian di Kementerian Pendidikan, timbalan rektor Institut Pendidikan Guru Malaysia, pengarah Institut Amiruddin Maki, Ketua Project Management Office ataupun dikenali sebagai PMO yang kini dikenali sebagai PADU. Juga sebagai timbalan Ketua Pengarah Pelajaran di Sektor Dasar dan Pembangunan Pendidikan dan Sektor Pembangunan Profesionalisme Keguruan. Sebelum diberi kepercayaan untuk menjawat jawatan sebagai Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia pada 19 Oktober 2017. Ketokohan beliau amat terserah dalam membentuk dan menggerakkan transformasi di setiap organisasi yang beliau terajui. Datuk Dr. Amin bin Senin juga merupakan seorang pemikir yang sentiasa mencetuskan idea-idea konstruktif dalam mencorak arus pendidikan negara, terutama apabila beliau dilantik sebagai Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. Beliau telah mulakan gerak kerja KPPM dengan pendekatan melangkah ke hadapan dan naratif baru pendidikan dengan memberi fokus kepada connecting the dots ataupun merangkai titik-titik dalam menentukan hala tuju pendidikan negara. Datuk Dr. Amin Senin telah memberi petunjuk yang jelas dengan mengubah lanskap pendidikan negara melalui pelaporan pentaksiran sekolah rendah ataupun PSSR yang telah mengubah minda pendidik dalam membangunkan potensi dan pencapaian murid. Banyak sumbangan dan pengorbanan Datuk Dr. Amin Senin yang tidak dapat diukur dan disenaraikan satu persatu, apatah lagi dengan nilai ringgit dalam memastikan kelangsungan agenda pembangunan pendidikan negara. Kewibawaan beliau terbukti melalui ungkapan yang beliau perkenalkan sebelum bersara, iaitu miskin tegar pendidikan dan education is in my blood. Kata-kata itu membuktikan kesungguhan dan komitmen beliau sepanjang berkhidmat sebagai pendidik. Yang berbahagia Datuk, pada era pandemik ini Datuk, warga pendidik, ibu bapa dan murid-murid mula dikenal dengan pembelajaran secara online, offline ataupun offsite sebagai pilihan kepada pendekatan pembelajaran pada era pandemik. Tetapi mengikut penelitian saya, sehingga kini tidak ada sebuah negara pun dalam dunia yang telah berjaya dan mengisytiharkan satu pendekatan yang mutlak bagi menentukan keberkesanan di dalam proses pembelajaran. Datuk, apakah pendapat Datuk tentang pendigitalan teknologi di dalam proses pembelajaran mengikut konteks sistem pendidikan di Malaysia? Tanpa membuang masa, saya mempersilakan yang berbahagia Datuk Dr. Amin Senin untuk menjelaskan dan berkongsi ilmu dengan tajuk Peranan Teknologi dalam Pedagogi Berpusatkan Pembelajaran. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada para peserta Seminar Penyelidikan Kebangsaan 2021 yang dianjurkan oleh IPG Campus Tawau. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak penganjur yang menjemput saya untuk berkongsi pandangan dan juga idea tentang tajuk yang diberikan kepada saya. Tajuk yang diamanahkan itu berbunyi peranan teknologi dalam pedagogi berpusatkan pembelajaran. Satu tajuk yang saya rasa cukup relevan untuk kita bincangkan pada
kali ini kerana saya akan mengupas dan juga menggarap tajuk ini dalam konteks pengalaman kita menghadapi pandemik COVID-19 yang memberikan kesan dan impak yang cukup besar kepada sistem pendidikan kita. Dan kesan ini juga dikongsi oleh semua sistem pendidikan di negara-negara yang lain. Berdasarkan kepada itu nanti saya akan pecahkan perbincangan saya kepada beberapa subtajuk yang boleh memberikan latar belakang kepada perbincangan saya dan merumuskan nanti beberapa idea yang saya rasa penting untuk kita fikirkan bersama dalam konteks kita menangani cabaran ini. Pertama nanti saya akan menggunakan laporan dan juga pandangan-pandangan yang diberikan oleh Stephen Huber, salah satu pakar pendidikan daripada Jerman yang melihat perkembangan kesan COVID-19 kepada sistem persekolahan di negara beliau dan juga beberapa negara lain yang beliau kaji dalam Reflection on Schooling Effects of COVID-19. Dan saya akan memberikan pengalaman bagaimana kesimpulan beliau itu juga dalam konteks Malaysia, bagaimana kesimpulan itu juga memberikan kesan yang hampir serupa yang perlu kita manfaatkan. Yang kedua, saya akan bincang nanti bagaimana pembelajaran bermakna itu perlu kita faham dia punya kaitan di antara proses pembelajaran dan juga pengetahuan itu. Struktur pengetahuan dan proses pembelajaran itu supaya kita faham nanti proses pembelajaran itu dapat kita tingkatkan apa yang dipanggil the deep learning, pembelajaran bermakna murid itu berlaku. Sebelum kita melihat nanti kaitannya bagaimana teknologi itu dapat membantu untuk kita meningkatkan pembelajaran bermakna itu. Dan dalam topik yang ketiga nanti saya juga akan memberikan pandangan berdasarkan pandangan ataupun model yang dicadangkan oleh Liz Kolb dalam konteks bagaimana kita mengintegrasikan digital teknologi dalam proses pembelajaran murid supaya pembelajaran murid itu lebih berkesan dan lebih bermakna. Dan saya akan merumuskan dalam subtajuk yang keempat tentang pengintegrasian teknologi dalam konteks meningkatkan pembelajaran bermakna itu dalam tajuk learning centered pedagogy ataupun pedagogi berpusatkan pembelajaran. Kita pergi kepada tajuk yang pertama, Reflection on Schooling Effects of COVID-19, berdasarkan satu artikel laporan yang dibuat oleh Stephen Huber yang bertajuk Schooling and Education in Times of COVID-19 Pandemic, Food for Thought and Reflection Derived from Results of the School Barometer in Germany, Austria and Switzerland. Saya mengikuti perkembangan dari peringkat awal mulai pada Mac 2020 bagaimana Stephen Huber menggunakan instrumen School Barometer untuk melihat bagaimana negara-negara yang beliau kaji itu, Germany, Austria dan Switzerland, berhadapan dengan cabaran COVID-19 kepada sistem persekolahan mereka. Dan ini merupakan di antara laporan awal beliau yang beliau kongsikan dalam jurnal, beberapa pemerhatian dan juga beberapa pandangan beliau tentang kesan itu. Dan saya melihat hanya beberapa pandangan ataupun laporan yang berkaitan saja dalam konteks perbincangan kita pada hari ini yang berkaitan dengan teknologi yang saya rasa perlu kita lihat dalam konteks sistem persekolahan kita di Malaysia. Sebab saya lihat dan saya bersetuju pandangan beliau itu seperti mana kesan di negara mereka
begitu juga kesannya dalam sistem persekolahan kita. Yang pertama, beliau mengatakan bahawa berdasarkan kepada kesan pandemik terhadap sistem persekolahan itu, dia dapati the fields of digitalizations, bidang pendigitalan itu is experiencing an enormous upswing, maknanya suatu lonjakan yang ketara dari segi bagaimana pengalaman untuk melakukan pendigitalan, terutama dalam sistem persekolahan itu dilakukan sedemikian rupa yang memberi kesan kepada sistem itu secara keseluruhan. Dan ini menyebabkan learning with and through technology as well as about technology is in high demand. Maknanya mereka yang terlibat dalam proses pembelajaran itu, mau tidak mau, mereka perlu menguasai dan menyediakan infrastruktur, keperluan-keperluan asas bagaimana pembelajaran digital itu boleh dilakukan sebaik mungkin. Sama ada dia di peringkat kerajaan, di peringkat pemimpin pendidikan, warga guru, murid-murid, termasuk juga family atau ibu bapa yang terlibat. Mereka menyediakan dari segi minda, dari segi kemahiran, dari segi keperluan-keperluan perkakasan dan aplikasi perlu disediakan untuk memanfaatkan pembelajaran digital melalui online yang telah dijadikan sebagai salah satu strategi dalam konteks menghadapi kesan COVID-19 itu dalam sistem persekolahan dan pembelajaran anak-anak mereka dan anak murid mereka. Dan saya dapati proses yang sedemikian, pengalaman yang sedemikian juga berlaku dalam sistem pendidikan kita. Kita perhatikan semua pihak, daripada kerajaan sehingga kepada anak murid, mau tidak mau perlu mengalami dan perlu menguasai pengalaman pembelajaran digital melalui online learning, melalui pengajaran pembelajaran yang disediakan oleh guru yang memanfaatkan bilik darjah maya, digital classroom. Kalau di Malaysia kita popular dengan Google Classroom sebagai salah satu platform kita untuk berinteraksi secara online di antara guru dan juga anak murid. Dan sebab itu di Malaysia juga satu norm baru berlaku dalam proses pembelajaran pendigitalan ini. Yang kedua, dia melihat dan melaporkan bahawa requirement for distant learning and digitalizations are an opportunity for differentiation and teaching and learning. Saya juga berpendapat sedemikian kerana dia menyebut sebagai opportunity for differentiation and teaching and learning. Mungkin tanpa kita sedari, apabila kita menggunakan pendekatan pembelajaran secara online ini, dia ada satu peluang untuk kita meningkatkan differentiation ataupun personalization dalam teaching and learning. Saya bagi contoh begini, dalam keadaan yang konvensional, yang normal, kita dapati bila kita berhadapan dengan 30 orang ataupun 40 orang anak murid kita dalam kelas secara fizikal itu, ada kekangan atau kesukaran pada kita untuk memberikan fokus yang khusus kepada seorang murid, personalization dari segi pengajaran pembelajaran. Saya tahu ada guru-guru kita yang mampu dan cekap melakukan differentiation ini dengan anak murid secara fizikal dengan menggunakan strategi-strategi pengajaran, pendekatan pembelajaran yang berbentuk group work ataupun project based dan sebagainya, supaya differentiation atau personalization itu dapat diberikan penekanan. Tetapi tidak semudah itu
dan dia memerlukan suatu perancangan yang teliti dan juga suatu effort, usaha yang cukup menuntut guru-guru itu memberikan fokus yang sedemikian. Tetapi sebenarnya dalam pembelajaran secara maya ataupun distance learning melalui online learning itu, walaupun murid-murid kita berada dalam, kalau kita lihat dalam kita punya monitor itu, mereka hadir, kata-kata hadir 30 orang. Ya. Tetapi hakikatnya hubungan di antara guru dengan murid secara digital itu, secara maya itu adalah hubungan yang personal. Walaupun dibuat secara serentak, secara online begitu, tapi hubungan secara personal itu berlaku berterusan. Sebab itu kalau kita lihat perbincangan dalam pembelajaran secara online ini mengatakan bahawa feedback dan juga relationship di antara teachers and student itu dalam konteks pembelajarannya itu boleh berlaku secara berterusan, bukan ketika mereka berada di hadapan kelas maya itu saja, ataupun ketika online learning. Dia boleh berlaku secara synchronous dan juga boleh berlaku secara insynchronous. Maknanya tidak secara direct begitu. So jadi feedback yang guru perolehi dan feedback yang murid perolehi itu boleh berlaku bila-bila masa secara personal. Sebab itu differentiation in teaching and learning itu mengikut personalization dan keperluan murid itu dapat dirangka oleh guru dengan lebih luas, fleksibel dibandingkan dengan pendekatan secara konvensional berada dalam bilik belajar yang hanya terhad kepada 30 minit dan 40 minit itu saja. So itu saya akui kalau kita boleh memanfaatkan ini, dan ini akan menjadi suatu kelebihan pada kita pada masa akan datang apabila kita memanfaatkan distance learning, pendekatan online itu dengan lebih berkesan lagi. Maksudnya kita menguasai beberapa kaedah mereka bentuk kaedah pengajaran pembelajaran kita dalam bentuk yang baru. Dan saya rasa anak murid kita selepas daripada pandemik ini juga mereka sudah biasa dengan itu dan kita boleh meningkatkan kaedah pembelajaran yang sedemikian. Dan yang ketiga, mengikut laporan itu dia dapati blended learning concepts offer advantages for all actors in dealing with pandemic and longer term and beyond. Ini juga suatu benda yang saya lihat berlaku di negara kita, dan insya-Allah apabila keadaan kembali kepada normal, di mana classroom, bilik belajar persekolahan normal itu berlaku, saya dapati blended learning ini akan menjadi salah satu strategi dan pendekatan yang insya-Allah akan dikuasai dan digunakan oleh guru secara berterusan. Dan kita perlu memanfaatkan pengalaman ketika pandemik ini untuk leverage, mengangkat keupayaan blended learning ataupun kita sebut juga sebagai hybrid learning. Kita menggabungkan pendekatan konvensional dan juga pendekatan online learning ataupun pendekatan learning, digital learning itu. Jadi kita gabungkan kedua-duanya itu, di mana kelebihan konvensional itu dan di mana kelebihan digital learning itu ataupun online learning itu kita gabungkan untuk menjadi blended learning. Dan ini kita kena bincang dengan lebih lanjut, tetapi pokoknya ketika pemerhatian ini, digitalization, learning, pembelajaran digital, personalization of teaching and learning dan juga pembelajaran murid, dan juga blended learning, hybrid learning, flipped classroom dan sebagainya itu akan banyak mewarnai sistem persekolahan kita pada masa akan datang, yang akan terus-menerus menjadi norma baru berdasarkan pengalaman yang kita dapati dalam pandemik ini. Nah, itu kelebihan teknologi digital yang
yang beliau perhatikan memberi kesan positif kepada sistem persekolahan itu. Tetapi dalam masa yang sama, saya juga berkongsi beberapa pandangan pakar-pakar yang lain tentang teknologi itu sendiri. Tak kiralah sama ada teknologi itu teknologi digital ataupun teknologi yang bukan digital. Yang sebenarnya kita tidak boleh secara surface menerima dan menggunakan pakai teknologi itu untuk dijadikan sebagai alat pendekatan dalam pengajaran pembelajaran. Kerana umpamanya contohnya dalam quotation yang pertama yang saya ambil itu, technology never made up for a lack of good teachers or good principles. Ini saya rasa satu pandangan quotation petikan yang saya ambil yang perlu kita berikan perhatian. Sebab teknologi itu apabila dicipta, kalau kita ambil jadi judicial itu, tidak dicipta untuk menyelesaikan masalah pembelajaran dan pengajaran kerana kita kekurangan guru yang baik ataupun kekurangan pemimpin sekolah yang baik. Bukan itu tujuannya. Bukan itu tujuan teknologi dicipta. Tujuan dicipta teknologi digital dan sebagainya dari segi connectivity, dari segi internet dan sebagainya itu bukan kerana kita kekurangan guru yang baik ataupun pemimpin yang baik. Tetapi dia dicipta oleh secara umum untuk menyelesaikan masalah manusia itu. Bukan tujuan untuk pendidikan sebenarnya. Jadi ini bermakna asas kepada pengajaran pembelajaran itu masih bergantung kepada guru yang baik, pemimpin yang baik. Jadi teknologi itu sebenarnya hanyalah meningkatkan keberkesanan dan meningkatkan kecekapan dari segi pengurusan dan juga pengajaran pembelajaran guru dan juga pemimpin sekolah. Jadi tanpa teknologi sebenarnya pun boleh berlaku pengajaran pembelajaran yang baik. Boleh berlaku pengurusan pendidikan yang baik oleh seorang ketua. So, jadi jangan kita menganggap bahawa teknologi itu mengganti guru yang tidak berkesan atau dia mengganti pemimpin sekolah yang tidak berkesan. Bukan itu tujuannya. Jadi prerequisite kepada pengajaran pembelajaran yang baik itu ialah mestilah kita perlu mempunyai guru yang baik dan pemimpin yang baik. Pemimpin pendidikan yang baik. Itu prerequisite-nya. Jadi teknologi itu hanya membantu untuk meningkatkan keberkesanan guru dan juga keberkesanan pemimpin sekolah. So, jadi dia, sebab itu dalam petikan yang kedua itu dia mengatakan bahawa technology is a pedagogical catalyst. Pedagogical catalyst, pemangkin kepada pedagogi. Dia mengatakan bahawa technology, it can make a good classroom practices great. And at the same time, it can make a bad classroom practices even worse. Ini yang dia ada kaitan dengan yang pertama tadi itu. Maknanya dia pemangkin, sama ada pemangkin kepada yang baik atau pemangkin kepada yang tidak baik. Either way, dia tidak boleh menggantikan. Disebut yang pertama tadi, guru yang tidak baik itu digantikan oleh teknologi. Menyebabkan pengajaran bukan begitu. Jadi teknologi itu dia non-committal, maknanya tidak ke sana dan tidak ke sini, tapi dia hanya catalyst. Kalau dia baik, dia boleh jadi tambah lebih baik. Kalau dia teruk pengajaran pembelajaran itu, dia akan boleh makin teruk. Sebab dia bergantung kepada guru, bukan bergantung kepada teknologi. Dia hanya ada enabler. Dan ada satu buku lagi yang saya baca, dia mengatakan bahawa secara umumnya teknologi itu dia boleh menyebabkan
sifat-sifat buruk manusia yang dalam diri manusia itu di-amplify oleh teknologi, dan dalam masa yang sama boleh juga teknologi itu amplify, meningkatkan ciri-ciri baik manusia yang dalam diri dia. So dalam diri kita ada ciri yang baik, ada ciri yang tidak baik. So teknologi itu kalau digunakan, disalahgunakan, boleh meningkatkan ciri-ciri yang tidak baik dalam diri kita, dan kalau betul penggunaannya boleh meningkatkan ciri-ciri yang baik dalam diri kita juga. So jadi terpulang kepada kita untuk memanfaatkan. Sama juga yang tadi itu dari segi pedagogi, dia hanya pemangkin. Dia boleh jadi amplify, pemangkin kepada yang positif, atau boleh amplify atau pemangkin kepada yang negatif. So jadi berbalik kepada kita, balik kepada guru itu untuk menentukan pengajaran pembelajaran. Ingat, teknologi itu sama ada teknologi digital, dia hanyalah enabler. Dan yang ketiga ni, petikan ini saya ambil daripada pendapat Michael Fullan, salah satu daripada tokoh pendidikan dalam bidang kepimpinan dan juga perubahan dalam pendidikan. Dia mengatakan bahawa teknologi gives immediate access to information anytime, anywhere. But, dia kata, it does not necessarily make you smarter. This is very powerful statement. Yeah. Walaupun teknologi itu boleh memberikan kita akses kepada maklumat bila-bila masa dan di mana saja, tetapi tidak bermakna dengan adanya telefon, adanya iPad, tablet, komputer itu menyebabkan kita menjadi lebih smart, lebih cerdik, lebih pandai ataupun lebih berketerampilan. Tidak. It does not necessarily make you smarter. So must remember, dia ada prerequisite lain yang boleh menjadikan kita smarter. Sebab itu, sebagai manusia, prerequisite ini dia tidak bergantung kepada teknologi. Dia bergantung kepada ciri kita sebagai seorang manusia yang menjadikan kita smart. Teknologi hanya membantu kita. Sekali lagi teknologi itu hanya membantu kita. Dan dia bagi contoh umpamanya, dengan adanya teknologi ini, dia menyebut, dan pada saya ini juga menarik, one approach to integrating technology is a flipped classroom. Okay, coba ambil perhatian yang ini. Dalam flipped classroom, where lectures ataupun teaching and learning are watched at home and homework is completed in class. Dalam keadaan konvensional, pengajaran pembelajaran itu berlaku di bilik darjah fizikal, kerja rumah itu dibuat di rumah. Tetapi teknologi sekarang ni, dia boleh flip proses itu. Pengajaran pembelajaran boleh berlaku di rumah. Homework itu diselesaikan di bilik darjah. So ini saya ambil ini kerana teknologi, terutama teknologi digital ini boleh memerlukan apa yang dipanggil the paradigm shift of teaching and learning. Maksudnya perubahan minda, kesediaan perubahan minda kita adalah prerequisite untuk kita memanfaatkan perubahan penggunaan teaching and learning dengan memanfaatkan teknologi digital ini. Maknanya sebab itu kita kena lihat secara menyeluruh dalam konteks pengajaran pembelajaran bagaimana kita memanfaatkan. Sebab itu beliau mengatakan teachers becomes activities or change agents. Student become partners and learning. Dalam konteks ini maknanya murid tidak menerima sedemikian saja tetapi mereka boleh jadi partner and learning, and technology fuels, maknanya boleh menambah keberkesanan communication dan juga collaboration di antara guru dan murid. Ini di antara peringatan yang perlu kita fahami dalam konteks penggunaan teknologi dalam pengajaran pembelajaran. Teknologi itu tidak immediately merubah
proses pengajaran pembelajaran menjadi baik dan juga tidak menjadikan kita menjadi lebih berkesan jika sekiranya kita masih mengamalkan ciri-ciri yang tidak sesuai sebagai seorang guru. Jadi pokoknya teknologi itu hanya enabler dan dia hanya boleh amplify benda-benda yang bermanfaat yang ada dalam diri kita jika kita gunakan dengan cara yang betul. Nah, dalam konteks ini cuba kita lihat ya, sebelum kita integrate menggunakan pakai teknologi digital itu, kita kena faham bagaimana sebenarnya pembelajaran bermakna atau deep learning itu berlaku dalam diri anak murid kita. Dalam konteks ini saya ingin memberikan pandangan bagaimana kita melihat hubungan relationship di antara leaders dan di antara knowledge dan juga learning, di antara knowledge structure dan juga learning process. Kita lihat, tengok berdasarkan gambar raja yang saya kongsikan ini. Kalau kita tengok knowledge structure tu dia ada kategori rentetan dari segi strukturnya itu. Yang pertama disebut data, information, knowledge, insight dan wisdom. Apa maksudnya? Kalau kita ambil data ini ialah the very basic evidence ataupun very basic suatu perkara yang menjadikan asas kepada pembentukan maklumat, knowledge dan seterusnya. Kita ambil contoh kalau dalam komputer itu semua dalam komputer itu dia berasaskan kepada data. Jadi data inilah yang diproses, diletak dalam konteksnya, dia menjadi information. Data yang dikumpul, digabungkan dalam satu konteks yang tertentu, dia menjadi information, menjadi maklumat. Data yang berasingan dikumpulkan. Sebagai contoh umpamanya, kalau kita menghasilkan laporan kewangan, laporan kewangan itu adalah konteks menjadi maklumat. Data-datanya banyak, nombor-nombornya, evidence-nya dikumpul menjadi maklumat, dikaitkan dalam konteks yang tertentu menjadi laporan kewangan. Maka itu yang dipanggil maklumat. Tetapi komputer banyak menyimpan data dan maklumat. Tetapi kita tidak pernah mengatakan komputer itu seorang yang berpengetahuan ataupun berilmu. Sebab kepada komputer maklumat walaupun disusun dalam konteks yang tertentu masih tidak punya makna kepada komputer. Sebab itu makna ini adalah peringkat yang seterusnya yang menjadi ilmu pengetahuan kepada kita sebagai seorang manusia. Bagaimana ilmu pengetahuan berlaku? Prosesnya ialah proses yang dipanggil meaning making. Di sinilah proses understanding, proses kefahaman itu berlaku. Sebab itu dalam proses learning proses yang berlaku di bawah itu, proses inilah yang very critical, yang perlu berlaku kepada anak murid kita untuk memastikan asas kepada deep learning, pembelajaran bermakna itu berlaku apabila dia faham, the understanding. Maknanya dia memberi makna kepada maklumat, memberi makna kepada data yang dikumpul dalam konteks tertentu supaya menjadi pengetahuan. Sebab itu umpamanya kalau dia dalam formula matematik contohnya. Formula matematik itu hanya maklumat. Tetapi kalau dia boleh menerangkan dengan baik kenapa formula matematik itu sedemikian rupa, maknanya dia faham formula matematik itu dan ini akan memberikan makna kepada dia dan dia lebih mudah untuk dia disimpan dalam ingatan jangka panjangnya dan apabila dia mengguna pakai dalam konteks seterusnya, dia transfer, dia apply kefahamannya itu untuk menyelesaikan problem. Ini yang berlaku insight. Transfer di sini maknanya application of knowledge, understandingnya itu diguna pakai untuk menyelesaikan masalah. Umpamanya insight ini yang kuning-kuning itu adalah gambaran menunjukkan bahawa anak murid kita boleh menggunakan formula itu untuk menyelesaikan masalah matematik tertentu. Masalah matematik yang kita bina
untuk dia selesaikan supaya dia menunjukkan kefahamannya, penggunaannya kepada penyelesaian masalah itu, the problem solving part. Tetapi insights ini terlalu contextualized dan juga kadang-kadang very localized kepada subjek-subjek tertentu untuk menyelesaikan masalah itu, menjawab soalan-soalan yang kita buat dalam bilik darjah kita itu. Tetapi kalau transport itu, aplikasi itu diguna pakai kepada kehidupan sehariannya, di sinilah berlaku apa yang kita katakan the far transfer ataupun aplikasi yang lebih meluas dalam kehidupan seharian. Dan sebab itu kita perhatikan mereka yang punya pengalaman, punya pengetahuan yang banyak itu, dia mempunyai wisdom. Wisdom di sini dalam arti kata, dia boleh melihat sesuatu permasalahan itu dalam konteks yang lebih luas dan dia boleh menggunakan pakai pengetahuan mana, bila masanya dan di mana tempatnya. Jadi dia tahu pengetahuan yang macam mana, bila dia nak gunakan dan pada tempat yang macam mana dia nak gunakan. Yang itu orang yang ada wisdom saja yang tahu. Jadi dia boleh mengaitkan secara lebih keseluruhan. Sebab itu dalam proses pengajaran pembelajaran kita perlu menekankan kepada proses ini. Acquire, the meaning making dan juga transfer aplikasi pengetahuannya. Jika ini berlaku dengan baik, learning process inilah yang dipanggil sebagai the deep learning, pembelajaran bermakna, dan kita kaitkan dengan knowledge structure. So dengan konteks ini nanti kita akan dapat memanfaatkan teknologi itu dapat membantu di mana untuk kita meningkatkan pembelajaran bermakna kepada anak murid kita, the deep learning itu. Apakah teknologi itu membantu sekadar acquire saja ataupun teknologi digital itu dapat membantu kita untuk meningkatkan the meaning making ataupun dia boleh membantu kita untuk meningkatkan kompetensi kita untuk apply menyelesaikan masalah problem solving. Yang ini kita kena faham. Sebab itu dalam perbincangan seterusnya ini saya ingin menarik perhatian merumuskan bahawa sebenarnya dalam kehidupan seharian kita, learning process itu berlaku apabila kita menerima pengetahuan melalui guru berikan kita pengetahuan, melalui pembacaan kita, melalui kita melihat video, kita melihat macam-macam cara kita boleh mendapatkan pengetahuan, ataupun kita mengalami sendiri pengalaman pembelajaran itu menyebabkan kita dapat. Sebab itu simulasi itu kita melalui pengalaman kita sendiri yang kita dapat pengetahuan itu yang diberitahu kepada kita dan kita melakukan pembelajaran, proses pembelajaran daripada acquire, meaning making dan transfer. Ini proses yang saya rasa penting. Kita tidak boleh buat pembelajaran bermakna kalau tidak ada konten. Kontennya ialah knowledge. Sama ada kita terima secara perolehi secara daripada luaran ataupun kita alami sendiri pengalaman. Dan inilah proses yang saya panggil proses pembelajaran untuk meningkatkan the deep learning kepada anak murid kita. So jadi seterusnya kalau kita perhatikan bagaimana nanti teknologi yang kalau kita gunakan itu, kita manfaatkan itu untuk meningkatkan pelajaran bermakna itu, dia perlu ada prosesnya yang tersendiri. Dia tidak boleh kita guna teknologi itu begitu saja. Sebab itu kalau mengikut model yang disarankan oleh Liz Koff itu ialah berdasarkan kepada 3 integration yang dipanggil sebagai engagement, enhancement dan juga extension. Peringkat yang pertama, E itu kalau kita nak gunakan teknologi digital itu, setakat engagement biasa, apakah peringkat awal ini kalau kita gunakan tablet lah contohnya dalam pengajaran itu, apakah tablet itu menyebabkan student kita boleh berpartisipasi dengan secara aktif dalam pembelajaran sosial dalam kelasnya ataupun secara online itu, yang memberikan direction kepada matlamat pembelajaran ataupun objektif pembelajaran ataupun hasil pembelajaran itu.
Itu perangkat pertama. Kalau perangkat pertama tu dia sibuk dengan alat tapi tidak ada kaitan dengan pembelajaran, padanya engagement hanya dengan alat tapi bukan dengan isi kandungan pembelajaran yang kita nak bawa. Sebab itu perangkat awalnya setidak-tidaknya pelajar kita dia boleh engage dengan konten yang kita nak bawa. Jadi aktiviti itu membawa kepada engagement kepada konten dan seterusnya kepada learning goals. Di peringkat yang kedua, apakah teknologi digital yang kita gunakan itu enhance student learning? Ataupun dalam arti kata yang lain disebut di situ, student learn through technology rich activities where technology makes possible learning in a new way. Apakah dengan menggunakan teknologi digital ini menyebabkan ada cara lain yang membantu dia belajar dengan lebih cepat dan memahami dengan lebih baik, ataupun menyusahkan dia untuk faham, ataupun tanpa ada alat ini pun dia boleh faham juga. Jadi dia hanya menyibukkan dia dengan alat, tanpa alat sebenarnya dia lebih faham. So jadi kalau berlaku teknologi itu boleh membantu dia lebih faham lagi dengan cara yang lain, maknanya berlaku enhancement. Dan seterusnya teknologi itu perlu membantu murid, student experience a natural connection between schools and everyday life through technology use. Maknanya teknologi yang digunakan itu membantu dia untuk memahami kehidupan sehariannya yang di luar daripada kehidupan pembelajaran dalam kelasnya itu yang boleh menyelesaikan masalah dia. Sebab itu kalau kita gabungkan kedua-dua ini, yang tadi itu, the learning process tadi yang saya bincangkan, dan yang kedua ni, kita nampak di sini, dalam engage tu, kita dalam digital technology integration tu, ada beberapa soalan yang kita boleh tanya. Engage. Dalam engagement tu, kita boleh tanya soalan pertama yang kita tanya pada mereka, does the technology allow the students to focus on the task of the assignments or activity with less distraction? Maknanya apakah alat yang kita gunakan itu, pembelajaran digital yang kita gunakan itu, memberi fokus kepada task ataupun kandungan ataupun matlamat pelajaran yang kita nak bawa? Itu pertanyaan pertama dulu. Kalau dia melalaikan daripada task, tidak fokus kepada task dan tidak memberi fokus kepada learning objektif, maknanya engagement tidak berlaku. Dia hanya engage dengan gadget tetapi tidak engage dengan kandungan pembelajaran. Soalan yang kedua yang kita boleh tanya ialah, does the technology motivate student to start the learning process? Ataupun dia tidak motivate belajar, dia motivate benda yang lain. Sepatutnya engagement itu berlaku, dia motivate pelajar kita untuk belajar kepada learning process yang kita nak bawa. Dan soalan yang ketiga, does the technology cause a shift in the behavior of the students where they move from a passive, daripada passive kepada active social learners? Maknanya dia berkolaborasi dengan kawan dia, pembelajarannya lebih aktif, dia lebih participate dalam perbincangan, dalam buat kerja dan sebagainya. Ini baru perangkat pertama, engage. Kemudian perangkat kedua yang saya sebutkan tadi, dia sepatutnya enhance, bukan engage dia, enhance dia punya learning process. Dan soalan yang kita boleh tanya, does the technology tools aid student in developing or demonstrating a more sophisticated understanding of the content? Maknanya ada tak, apakah alat yang kita guna enhance dia punya kefahaman itu dengan lebih baik, dengan cara yang lain daripada kaedah biasa? Dan apakah teknologi itu, soalan yang kedua itu, create scaffold, maknanya membantu dia untuk faham konsep dan idea itu, atau menyusahkan dia? Ini proses enhancement dalam learning process itu. Dan yang ketiganya, does the technology create path for student to demonstrate their understanding, proses understanding, memberi makna ni, of the learning goals in a way that they could not do with traditional tool? Apakah dia boleh tunjukkan kepahaman dia, dia boleh dapat kepahaman dan tunjuk kepahaman dia
dengan alat itu sahaja, kalau secara konvensional dia tak boleh tunjuk, tapi alat itu dapat memudahkan dia, demonstrate kefahaman dia, ataupun demonstrate cara dia faham itu dengan lebih cepat lagi. Ataupun dengan cara tradisional tool pun dia boleh faham. Kalau tak, kalau cara tradisional tool pun dia boleh faham, maknanya cara teknologi digital itu tidak enhance dia punya pembelajaran. Jadi teknologi digital itu mesti digunakan untuk enhance, sebagai enabler untuk dia faham. So itu perangkat teknologi integration. So jadi yang menyusahkan gunakan teknologi, kalau cara biasa pun boleh faham. Dan yang ketiganya, dia lebih jauh lagi, dia kena extension, dia extend. Sebab itu di sini dia apply. Thus the technology create opportunities for students to learn outside of their typical school days. Maknanya dia boleh apply, dia boleh gunakan dalam kehidupan yang di luar daripada sekolahnya. Thus the technology creates a bridge between school learning and everyday life experiences. Maknanya dia gabung, dia kaitkan di antara apa yang berlaku dalam kelas, teknologi itu dengan kehidupan sehariannya. Dan thus the technology allow the student to build skills that they can use in their everyday lives. Maknanya aplikasinya itu di luar daripada. Sebab itu extension ini sudah melibatkan kepada application yang di luar daripada pengalaman hariannya. Dan sebagai kesimpulannya, sebab itu saya katakan tadi, the learning process dan juga teknologi integration itu dia menghasilkan apa yang saya panggil digital learning process yang membawa kepada the learning centered pedagogy. Bawah itu. Sebab itu dalam digital technology integration yang engage, enhance dan extend itu mestilah membawa kepada the learning process, the deep learning. Deep learning ini hanya boleh berlaku jika sekiranya proses pembelajaran itu daripada acquire, the meaning making dan transfer. Baru the full learning, the deep learning itu berlaku. Apakah kita boleh tanya balik, apakah hanya setakat dia acquire, engage saja, acquire saja, ataupun dia boleh enhance kepada understanding, the meaning makingnya, ataupun dia pergi extension kepada transfer, application, sub knowledge kepada kehidupan seharian to the problem solving, kehidupan seharian, bukan saja dalam berkaitan dengan mata pelajaran itu. Jika ini berlaku, barulah learning centered pedagogy itu berlaku. Dan kalau kita tengok di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri itu, the content centered, ini untuk memberikan kefahaman, dan juga technology centered. Apa maksudnya? Dalam keadaan konvensional, dalam pengajaran pembelajaran kita selalu terikat dengan apa yang kita panggil sebagai content centered. Sebab itu bila kita design kita punya pengajaran pembelajaran itu, content centered itu bermakna kita bermula dari sukatan pelajaran, kemudian kita bermula dengan buku teks, kita bermula dengan buku kerja. Ini kebiasaan yang kita buat. Jadi akhirnya kita design kita punya pengajaran pembelajaran itu, activity base kita itu berlaku berdasarkan kepada the content, kepada buku kerja, dan kepada sukatan pelajaran. Sebab itu kebanyakannya proses ini berat kepada acquire of the information ataupun the fact itu. Tetapi dia tidak menekankan kepada the meaning making, kepada proses. Sebab itu kalau kita nak melakukan the meaning making, kita punya design pengajaran pembelajaran itu perlulah meletakkan the learning attention, objektif pembelajaran, matlamat pembelajaran itu sebagai asas. Bukan ditulis saja, tetapi kita punya success criteria kepada pengajaran pembelajaran itu bergantung kepada indikator-indikator yang clear tentang learning attention, learning objektif itu. Barulah kita bentuk aktivitinya. Dan begitu juga kalau kita terlalu teknologi centered, apa yang berlaku sekarang ini, saya perhatikan ada rakan-rakan guru kita, dia memaksa teknologi yang dia kuasai itu, aplikasi-aplikasi yang dikuasai itu
learning attention tu mesti serve kepada teknologi itu. Bukan teknologi itu serve kepada learning attention. Jadi kalau learning attention to serve teknologi centered kepada teknologi tools yang digunakan itu rasanya tidak betul. Itu yang akhirnya kita sibuk dengan aplikasi-aplikasi, kita keliru dengan aplikasi mana yang diperlukan, tetapi kita terlupa. Sebab itu dalam enhancement tadi, jika sekiranya kaedah konvensional itu lebih baik tanpa menggunakan teknologi itu, gunakanlah kaedah biasa. Tetapi teknologi itu perlu, aplikasi itu perlu serve kepada keperluan learning attention. Bukan learning attention itu serve kepada teknologi centered. Jadi kalau kita berat ke kanan, teknologi centered, content centered, ataupun berat ke kiri kepada teknologi centered, maknanya proses berpusatkan pembelajaran itu tidak berlaku. Untuk memastikan pusat pedagogi berpusatkan pembelajaran itu berlaku, maknanya kita bermula dengan learning attention, sama ada dia teknologi centered, teknologi yang kita gunakan, teknologi tool yang kita gunakan, aplikasi yang kita gunakan itu, gadget yang kita gunakan, serve kepada keperluan learning attention. Begitu juga dengan konten. Konten itu perlu diterokai untuk serve kepada matlamat pembelajaran itu. Ini yang dipanggil sebagai learning centered pedagogy. So jadi gabungan di antara di digital technology integration dan juga learning centered process itu, kalau kita boleh gabungkan dengan baik, dia akan menghasilkan the learning centered pedagogy. Jangan terlalu terperangkap dengan technology centered ataupun terperangkap dengan content centered. Dia perlu didesain kita punya pengajaran pelajaran itu berdasarkan kepada the learning centered. Sebab itu, balik kepada tadi, rangka awal perbincangan kita, memang ada apa yang dipanggil sebagai peluang-peluang untuk kita meningkatkan keberkesanan pengajaran pembelajaran, meningkatkan deep learning pelajar kita. Jika sekiranya kita design kita punya pengajaran pembelajaran itu berdasarkan kepada the learning centered, bukan kepada teknologi centered ataupun content centered. Dan insya-Allah teknologi itu hanya sebagai enabler dan konten itu hanya sebagai alat untuk kita meneroka sesuatu yang kita ingin sampaikan, prinsip ataupun idea ataupun pengetahuan-pengetahuan yang kita nak sampaikan kepada murid kita supaya lebih bermakna. Jadi insya-Allah jika ini berlaku, teknologi itu sepatutnya serve kepada learning centered pedagogy, bukan sebaliknya. Jadi saya harap kesimpulan yang saya buat ini dapat memberikan sedikit idea kepada rakan-rakan guru dan rakan-rakan pendidik yang ada terlibat pada pagi ini, dan mudah-mudahan memberi manfaat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan, dan jumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, terima kasih ya. Terima kasih banyak kepada yang berbahagia Datuk Dr. Amir Senin, banyak berkongsi ya tentang teknologi digital yang kita perlu gunakan ya di dalam proses pembelajaran ataupun learning proses. Ya. Majlis merakamkan ucapan terima kasih ya yang berbahagia Datuk Dr. Amir Senin ya yang atas perkongsian tadi yang begitu banyak memberi manfaat kepada semua sidang maya. Saya sangat tertarik dengan intipati kandungan ya yang telah dihuraikan ya, dirungkai tadi tentang kajian-kajian yang telah dijalankan oleh Stephen Hoover ya terhadap kesan-kesan COVID-19 dalam sistem pendidikan di negara Jerman, Australia dan juga New Zealand ya Datuk. Malahan bukan di 3 buah negara itu saja Datuk ya, yang tadi itu disentuh ialah terkesan kepada semua negara di seluruh dunia. Dan negara kita Malaysia juga memang sememangnya tidak terlepas ya darinya, serta juga mendatangkan kesan-kesan yang hampir serupa. Saya juga tertarik ya Datuk dengan kupasan yang Datuk buat tentang penintegrasian digital teknologi
dalam pedagogi berpusatkan pembelajaran atau Datuk sentuh tadi ialah learning centered pedagogi. Ya, untuk membentuk satu bentuk keberkesanan tentang konsep deep learning ataupun pembelajaran bermakna, ya. Khususnya ya tentang struktur-struktur ataupun struktur dan juga proses-proses yang perlu dilalui, ya, ataupun learning proses. Yang berbahagia Datuk, saya mendengar tadi ya, seterusnya Datuk juga menekankan ya sama tentang betapa pentingnya pendigitalan sebagai satu lonjakan dalam perubahan pendidikan yang menuntut kepada keperluan untuk penguasaan ilmu, ya, dan juga kemahiran, dan juga Datuk tidak meninggalkan saranan supaya infrastruktur juga disediakan ya sebagai satu keperluan asas, bagaimana proses pembelajaran digital boleh dilakukan sebaik mungkin. Kalau saya ingat Datuk ya, tidak ada pihak yang tertinggal ya. Semua akan bergerak ya bersama-sama secara kolektif. Kerana tadi saya dengar Datuk juga menyebut tentang keterlibatan ya, saranan tentang keterlibatan semua pihak. Termasuk pihak kerajaan, pemimpin pendidikan, warga guru, murid-murid, termasuk juga ibu bapa. Jadi tidak ada tertinggal pun. Bukan sekadar itu saja Datuk, malahan Datuk juga turut menyarankan bahawa mereka yang terlibat dalam proses pembelajaran tadi itu juga perlu menguasai ya dan menyediakan kesediaan bukan dari segi perkakasan dan infra saja tetapi juga kesediaan minda ya, kemahiran-kemahiran, perkakasan, aplikasi agar pembelajaran digital yang telah dijadikan sebagai salah satu strategi pembelajaran online dapat dilaksanakan dengan berkesan. Akhirnya itu tadi Datuk ya, Datuk juga menyarankan agar semua guru, murid-murid ya ditegaskan tentang keperluan untuk memperolehi pengalaman pembelajaran digital ya melalui online learning sebagai pengajaran dan pembelajaran yang disediakan oleh guru di dalam kelas maya ya. Dan tadi Datuk juga sentuh tentang digital teknologi itu sebagai pemangkin kepada keberkesanan proses tersebut. Dan turut sama ialah Datuk juga menegaskan tentang online learning ini dia memberi peluang sebenarnya dan juga ruang yang cukup besar kepada guru-guru untuk meningkatkan konsep differentiation ataupun personalization di dalam teaching and learning ya. Ini satu konsep yang sangat menarik bagi saya Datuk kerana guru haruslah berperanan sebagai activator ya pada era ini ya dengan menggunakan teknologi. Seterusnya Datuk juga menyatakan bahawa pembelajaran yang akhirnya iaitu pembelajaran melalui digital teknologi ini akan menuju kepada satu titik ya, titik akhir iaitu membentuk kepada norma baru yang berlaku perubahan-perubahan dalam sistem pendidikan negara. Itu adalah antara intipati-intipati yang telah disentuh oleh Yang Berbahagia Datuk. Ya, terima kasih sekali lagi Yang Berbahagia Datuk di atas perkongsian yang Datuk berikan. Semoga ilmu yang dikongsi itu dapat difahami ya dan dihayati dan seterusnya memberi manfaat kepada semua warga pendidik, seterusnya dijadikan panduan sepanjang hayat dalam karier mereka. Dan bukan sekadar berhenti di situ, malahan kita juga berharap ya agar ia menjadi satu amalan ya dan dapat dikongsi bersama dengan orang lain. Terima kasih sekali lagi ya kepada Yang Berbahagia Datuk Dr. Amin Senin, anak muda Melarai Tangsi di bawah papan gumpal sisipan. Ilmu bernilai telah pun dikongsi menjadi pedoman laluan kehidupan. Ya, sidang maya yang budiman, nampaknya kita telah sampai di hujung masa. Bukanlah kerana masa yang mencemburi kita, melainkan rasa leka berkongsi ilmu yang bermanfaat menyebabkan kita lupa betapa masa telah beredar dengan sebegitu pantas. Semoga kita berjumpa di lain masa. Salam mesra dan hormat daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Waalaikumsalam. Kepada pengurusi majlis. Sekian, terima kasih. Bunga selasih di dalam taman harum melati penyeri intan. Terima kasih ucapan Tuan kekal bersemi dalam ingatan. Demikianlah tadi berakhirnya sesi ucap tama kedua yang telah disempurnakan oleh Yang Berbahagia Datuk Dr. Amin bin Senin. Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih
sekali lagi kepada yang berbahagia Datuk Dr. Amin bin Senin dan juga moderator kita yang hebat Dr. Muhammad Hanif bin Hassan. Untuk makluman sidang, kita akan berhenti rehat seketika dan akan bersuah semula tepat pukul 2 petang ini bagi menyaksikan majlis penutupan rasmi Seminar Penyelidikan Pendidikan Peringkat Kebangsaan tahun 2021. Bunga seroja di atas para jatuh ditimpa buah berangan. Andai tersilap tutur bicara, kemaafan jua kami pohonkan. Saya tutup sidang ucap tama kedua ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.